Boleh dengar clear Boleh cik. Boleh. Okay, alright. So kita sambung balik. Okay, dekat sini ni. So kita last tadi dekat blok kan. Okay, so blok ni macam biasalah. Kita masukkan lah sampai habis ni. Okay, so dia setiap lot ni kita kena declare lah dia punya blok dia. Macam yang last tadi saya bagi tahu contohnya yang kita ambil contoh yang blok 19556 ni kan untuk lot 19556 ni. So dia punya blok dia akan jadi ni lah 33, 29, 30, 31, 32, 13, 1 balik. So yang ni kita kena declare lah. Kita kena declare dia supaya dekat sini lah. So blok 8 yang ni lah. So supaya kita punya software ni nanti dia boleh declarekan blok-blok ni dan bila kita masuk dalam Jupyter-MTU punya website, sistem Jupyter pun dia boleh detect lah blok-blok ni. Okay, so itu berkenaan dengan blok lah. Okay, so selepas kita masukkan blok ni, okay, setiap blok ni pula kalau kita tengok pada sini ni, setiap blok ni kita kena kira dia punya tikaian dia. Okay, yang macam Cik Omar bagi tahu tadi tu, dia ada highlight pasal kita punya plan akui ni kan. Okay, plan akui ni pun biasanya dia punya title block lah. Dia ada dia punya block accuracy lah. So contoh macam yang ni kita masukkan bearing distance semua ni dia akan keluar lah dia punya block accuracy dia. Okay, so untuk yang kita buat kerja ni, okay, selepas kita dah masukkan yang blok tadi tu, kita terus pergi pada compute block. Okay, so kita klik je yang ni. Okay, yang ni kita akan masukkan semua lah dia punya maklumat dia. So kita klik je OK. Okay. So dekat sini lah yang penting yang antara kita kena check lah. Okay, kita kena check yang dekat sini ni. Okay, so ini tikaian bagi setiap blok ni lah. Okay, tikaian ni pun masih macam biasa. Dia punya tikaian tu tak boleh lebih lah. Dia ada had dia. Allah. Okay, pertama sekali kita akan tengok daripada tikaian lurus. Okay, ini tikaian lurus bagi setiap blok yang kita buat ni lah. Okay, tikaian lurus ni pertamanya dia macam biasalah. Dia mesti lebih daripada 1/8000. Okay, so mana-mana tikaian lurus ni yang di bawah daripada 1/8000 ni, okay, kita kena check. Kalau kita tengok balik pada kita punya output result ni, okay, yang blok keempat ni, dia punya tikaian lurus tu ke bawah sikit. Paling rendah lah. Tapi dia still lagi dalam 1/8000. Okay, so dia takkan bagi apa-apa masalah lah pada kita punya data. Okay, so yang ni kalau terkurang memang kita kena check balik lah. Either kita tersilap masukkan yang nombor-nombor blok tadi tu. Okay, sebab yang tikaian lurus ni, tikaian bagi setiap blok ni, dia memang bergantung pada kita masukkan nombor ni. Okay, contoh kalau kita masukkan nombor 1, kita nak masukkan blok yang 19549 ni kan. Kita termasukkan 16, 156, dekat sini kita termasukkan 23. Okay, so bila sistem ni baca, dia akan baca macam ni lah. 1, 5, 6, 22, 23, 6 ke 23. Lepas tu 23 ni baru dia closekan pada 39, 1. Seolah-olah dekat sini ni kita dah ada shot lah. Okay, dekat area sini kita dah ada shot lah. So itu yang kita kena tengok lah antara penyumbang kepada error. Okay, so berikutnya selepas kita dah pastikan kita punya okey, semua okey. So yang ni kita boleh close je. Next kita klik kepada generate alert. Okay, generate alert ni kita nak biarkan yang kita punya software EMB2F ni dia akan generate lah lot-lot yang kita dah key in tadi tu based on kita punya traverse dengan yang kita declare block tadi tu yang nombor station tu. So kita klik start je. Okay, dia dah penuh. Yang biru ni maknanya dia dah selesai dah. So kita close je. Okay, yang belah bawah ni tak ada apa-apa. Kita tak pakai pun yang ni. Okay, so kita pergi pada space yang ketiga. Yang ketiga ni pun kita tak pakai semua. Kita hanya pakai sort lot number ni. Okay, ni dia nak susun balik lah.
apa mana yang nombor awal dan sampai ke akhir lah. So kita klik je start. Okay. Dah settle, close je. Okay, so yang dekat sini preform area. Okay, preform area ni kita masukkan area ni sebab selepas kita ukur, kita dah resurvey balik lot tu semua, kita dah tanam batu semua, ada kemungkinan dia punya keluasan ni berbeza dengan precom yang kita buat sebab precom ni kita base selalunya pada PA lah. So selalunya untuk lot-lot first class memang tak ada masalah lah dari segi keluasan dia. Bermakna kalau kita gunakan lot first class tu untuk kita buat kita punya precom tu, selalunya tak ada masalah lah. Dia akan bermasalah dekat sini untuk lot-lot yang kelas ketiga punya lot. Okey, so dekat sini lah yang kita masukkan keluasan kita punya precom tu. So dekat sini boleh refer pada kita punya precom lulus lah. Yang dekat sini. So kita masukkan je dia punya keluasan yang kita design lah untuk precom ni. Okey. Okay, so selepas kita dah tamatkan kita punya keluasan precom tu, close je. Okay, so kita pergi dekat compute areas ni. Okay, so dekat compute area ni lah yang dia akan compare lot precom yang kita design precom tu, dia punya keluasan dengan keluasan yang selepas diukur. Okay, yang ni kalau kamu boleh cari, ada dalam keliling ketua pengarah ukur, dia ada mention yang keluasan lebih daripada berapa hektar ni, dia punya perbezaan dia yang dibenarkan ialah 5% daripada keluasan lot tu. Okey, 5%. Yang ni penting sebab yang kita ukur ni selalunya kadang-kadang dia akan berubah lah daripada plan akui yang daripada precom yang kita buat tu. So yang ni kita okey je. Okey. So dekat sini lah nanti dia akan display kalau kita punya keluasan tu lebih daripada 5%. So dalam kes yang untuk kerja-kerja pecah sepadan, pecah bahagian yang lot kecil-kecil ni, dia punya tikaian dia kita tak boleh lebih plus minus 5% daripada keluasan precom tu. Okey, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, sebagai contoh lot pertama kan 0.4707 dia bersamaan dengan 4707 meter persegi. Sebab keluasan dia kita kira dalam 5 persegi. Okay, so yang tak boleh lebih 5% tu ialah pada keluasan ni lah. So dia 4707. Okay, kalau 5% dia, okay, bermakna dia tak boleh lebih daripada 235 lah. 235 meter persegi plus minus. Okay, so kalau bermakna kalau kita dah terlebih daripada yang dibenarkan yang 5% tu, bermakna kerja-kerja ukur yang kita jalankan tu kira dah tak betul lah. So nanti JUPAM kalau kita submit juga nanti JUPAM akan query lah benda tu. Akan query dan dia minta kita untuk resurvey balik kita punya kerja tu. Okay, so kita close je. Bila yang untuk file ni tak apalah pasal apa saya dah confirm kan yang ni memang tak ada apa lebih lah sebab selalu kalau kata ada error ataupun dah terlebih daripada jumlah yang dibenarkan tu yang 5% tu, so nanti dekat ujung keluasan ni nanti selalu dia akan letak star dekat sini satu. So dia akan highlight lah mana lot yang terlebih tu. Kalau dia ada keluar star dekat ujung ni yang saya tandakan merah ni, okay, bermakna lot tu dah terlebih daripada 5% yang dibenarkan. Okay, so yang tu kita kena check balik lah. Kalau kita punya Facebook yang kita buat dekat Padang tu kita dah kira cantik, sepatutnya tak ada kesalahan. Okay, tapi dekat sini dia keluar error. Okay, so bermakna mungkin proses kita nak masuk yang kita key in tadi lah, fill book yang kita declare block tadi tu, mungkin ada silap lah dekat kawasan tu. So yang ni dah settle, kita close je. Okay, so nextnya kita pakai yang merah ni. Kita kena settlekan yang merah ni, ASCII dan Farasat file. Okay, so sampai dekat config area tadi, okay, bila dah sampai dekat sini, dah settle sampai dekat sini ni, daripada sini sampai dekat sini, okay, ini proses untuk kita panggil untuk pemprosesan data lah. So kita nak proses kita punya data, field book semua, bermula daripada sinilah. Daripada sini sampai ke sini. Okay, ini kita punya proses lah. So bermula daripada ASCII dan Farasat ni, ini untuk kita generatekan lagi file-file yang terlibat dengan 16 ASCII tu lah.
Okay, so kita klik je yang ni. So nanti bila kalau tak ada error nanti dekat sini dia akan keluar macam ni lah. So kalau ada error apa-apa lagi yang error yang terdapat pada kita punya data ni, dekat kawasan ni nanti dia akan apa tulis lah apa dia error yang ada. Apa dia yang error yang jadi keluasan tak sama ke apa ke semua. So, nanti kita akan betulkan balik. Okay, so selepas dah settle dah ni, kita close je. Okay, so yang bawah ni pun kita tak pakai lah. Okay, kita tak pakai. So yang dekat atas ni kita terus kepada BDY ni. So yang dekat belah-belah atas ni pun kita tak pakai. Okay, so yang EDM ni dia ada dua option sebab salah satu antara 16 ASCII tu kita kena letak satu fail kalibrasi. Okay, fail kalibrasi ni yang ni saya tak sempat nak apa sentuh sepanjang ni lah. Mungkin kalau ada masa lagi lepas-lepas ni insya-Allah saya boleh tunjuk lah yang kalibrasi punya. Okay, so untuk yang nextnya kita akan terus pergi pada BDY alert ni. So yang atas ni kita tak pakai. Kita terus pergi pada BDY alert ni. Yang next step sampai habis ni kita klik-klik je. Bermakna kalau kita dah melepasi dekat bermula dekat sini, okey, kita dah settle, maknanya bila kita klik yang ni dia dah tak display apa-apa error, bermakna file yang kita key in tu dah okey lah, dah tak ada problem lah. So kita pergi balik dekat BDY alert ni. So yang ni tak ada, kita okey je. Okey, close, close. Okay, yang ni kita masukkan balik nombor file kita tu, 1991. So yang ni tak ada apa. Yang ni field assistant. Okay, kita letak dia nama siapa surveyor yang buat tu sebab dia tak ada display pun dalam PA. So okey je. Okey, dia akan beritahu dia punya apa yang file yang dia generate lah. So kita okey je dekat sini. Okay, so dah settle. So untuk buat PA dah settle. So untuk kita tengok sama ada betul ataupun tak log yang kita buat tu. Okay, ini antara kelemahan lah EFB2F ni. So, sampai akhir tu kita tak boleh nak tengok. Sehinggalah kita selesai buat semua, barulah kita boleh klik dekat grafik from BDY file ni. Baru dia akan keluar display. So yang ni kita akan compare physically lah dengan kita punya precom tadi tu yang kita dah buat tu. Okay, kalau nampak bentuk dia sama je lah, tak ada problem lah. So unless kalau tiba-tiba lot ni dia jadi macam ni lah. Dia display macam ni lah. Contoh lah kan. So bermakna adalah kita punya silap. So sekarang kita tengok dia dah sama dah dengan kita punya lot. So kita close je. So dia berlainan dengan dua lagi software yang MyASCII dengan iTools tu. Okay, untuk dua software tu sepanjang kita key in Facebook, kita kira solar, dia dah deduce bearing semua tu, dia akan display dia punya line traverse dia tu. Untuk yang My ASCII tu pula kita boleh import terus apa masuk kita punya data lot yang precom tadi tu. So dia punya display tu dia akan tunjuk macam ni lah. Dia akan ada lah garisan travel, garisan lot semua. Itu My ASCII punya software lah. So dah settle semua tu, okay, barulah kita klik dekat copy file to a folder ni. So once kita dah klik benda ni, okay, nanti apa EMB2F dia akan generate terus yang file 16 ASCII tu. So kita klik je yang ni, dia akan tunjuk lah. Okay, ini antara file 16 ASCII yang kita kena hantar lah kepada Jabatan Hukum. So yang merah ni tak ada lah. Dia include yang ni tak payah. Yang nombor 13 ni tak payah. Okay, so yang nombor 7 ni file EDM. .edm ni kita dah download siap-siap daripada Spark LS. Okay, itu nanti saya cerita kemudian lah. So kita just klik copy file. Okay, copy file, so dia akan tunjuk directory yang mana dia save lah. File tu tadi untuk kita submit pada Jabatan Hukum. So kita close je, bermakna kita dah siap. Okay, so file yang dah di-generate tadi, macam EIB2F ni, dia akan masuk dalam folder dekat sini. Dekat dalam C ni, dia ada satu folder, file 7pem. So apa-apa file yang kita buat nanti akan ada dalam ni lah semua. Okay, so ini file yang kita buat, yang apa untuk job kita tu. Okay, dalam ini dia memang standard folder dia lah. Dia akan ada folder luar dengan nama ni PUBRKN 1991-2008 ni, 2018 ni. Okay, so dia akan ada subfolder survey. So subfolder ASCII. Dalam ni lah dia akan ada 16 ASCII. Kalau kamu kira pun memang cukup lah. 16 jenis file. Kalau tengok dekat sini ni. Dekat sini dia dah tulis lah 16 item. Bermakna inilah 16 ASCII yang kita perlu submit lah kepada Jabatan Hukum. Okay, so once kita dah submit benda ni, apa kita akan
buka balik yang Japan to you yang kita dah masukkan tadi tu. So kita akan hantar balik file. Dia adalah somewhere dekat sini. Mana-mana kita nak klik. So actually file ni kita dah hantar dah dekat Jabatan Toko. Cuma dia ada query sikit lah. Yang pasal ada BKL yang kita terlupa nak tanam ke sebiji tu. So kita dah masukkan balik dan kita betulkan balik ada 2-3 biji BKB yang kita tanam tu lah. Itu kesilapan yang pasal stesen 13 tu lah. Itu masa survey ni ada juga keadaan yang rumit lah sebenarnya. Okay, so kita dah hantar dekat sini nanti. So Jupem yang akan proses plan akui itu based on data 16 ASCII yang kita buat tu. Okay, so Jupem akan proses dia punya PA tu yang macam saya bagi contoh tadi tu. Dia akan hantar yang ni dekat kita. Bila dia dah proses semua, dia akan hantar satu PA dekat kita. Okey, lebih kurang macam ni. Sebab ni PA yang license surveyor buat lah. Cuma bahagian ni je tak ada. So Jupem akan hantar PA yang sama macam ni juga. Cuma bahagian ni tak ada. So bila kita terima PA daripada Jabatan Hukum tu, okey, bahagian ni yang kita akan masukkan. Okey, yang ni jurukebelesin akan masukkan lah. Termasuk dengan tanda tangan jurukebelesin lah. Okay, so selepas kita dah hantar daripada siap masukkan ni, kita hantar balik file ni dekat Jabatan Hukum, barulah Jabatan Hukum akan release untuk orang lain guna lah, maknanya untuk jualan, untuk rujukan orang-orang lain lah. Jadi itu lebih kurang lah dia punya cara kita nak proses 16 ASCII menggunakan perisian ni EFB2F. So untuk tu ada apa-apa soalan ke? Walaupun kamu hanya tengok je, bagi saya lah kalau bila nak cerita pasal software ni, dia sebenarnya nak lagi faham memang kita kena buat sendiri lah. Cuma ada idea macam mana daripada Freebook kita nak convert pergi ke digital data. Okay, selepas tu kita nak convert pergi ke 16 ASCII untuk submission kepada Jabatan Hukum untuk kita hantar data survey dengan nak proses plan akui sekali. Macam itulah kaedah dia lebih kurang lah sampai ke keluar plan akui ni. So walaupun mungkin kamu hanya tengok saja apa yang saya display ni, mungkin kamu boleh dapat sekitar 50% pun dah tak apa dah, sebab penggunaan software ni memang tak ada cara lah. Memang kita kena guna sendirilah software tu. Kita cuba buat 1-2 file, baru kita boleh nampak lah dia punya kegunaan dia. Okay, so untuk plan akui akhir yang untuk lot ni, sebabkan kita belum lagi hantar yang data yang kita dah repair tu, so dia tak ada lagi lah buat sekarang. Okay, cuma dia punya output nanti, kamu boleh bayangkan, kalau saya tunjuk lebih kurang lah. Yang frame yang saya bagi tu sama, cuma dekat tengah ni je, dia akan ada lot yang kita punya tu lah. So macam yang Faiz tanya tadi, kalau lah kita nak buat, kita nak rotate lot tu kepada, dia kan lebih kurang macam ni kan. Dia menegak. Okay, untuk menegak ni, okay, ada juga plan akui daripada Jabatan Hukum yang baru. Dia memang plan dia tu dah dalam bentuk vertikal. Contoh plan yang saya bagi tu dia dalam bentuk horizontal. Okay, so betul bila kamu dah pakai frame horizontal ni, kamu tak boleh rotate. Sebabnya plan akui ni, dia punya lot dia ni mesti selalu ada pada arah utara. Dia tak boleh macam plan engineering tu kita boleh ubah dia punya petunjuk arah mata angin ni. Contoh kalau kita nak rotate dia, kita nak buat dia jadi macam ni ke. Ini sebagai contoh lah, kita nak buat dia jadi macam tu ke. Untuk plan akui ni kita tak boleh nak ubah benda ni bagi dia tunjuk macam ni. Tak boleh. Maksud saya dia bukan ubah dia punya tu lukisan. Apa tu yang frame ni kita ubahkan jadi itu menegak, boleh ke? Kalau nak ubah frame boleh lah. Cuma kamu kena make sure apa yang sepatutnya ditunjuk. Macam data sini kan. Data sini, macam data ni. Tu kalau kita letak susun kat tepi je boleh kan? Dia tak boleh. Dia untuk dia plan. memang format dia dekat bawah lah. Dia punya format plan akui sekarang. Kalau kamu buat plan tu menegak macam ni kan. Menegak macam ni. Dia akan jadi maklumat tu semua dia still lagi kena ada dekat bawah ni. Dia bukan kata kamu punya plan tu macam ni. Tiba-tiba kamu nak letak dekat sebelah tepi ni ke, maklumat 3 ni tak boleh lah. Dia masih lagi kena ada dekat bawah. Cuma dia punya dia mesti lagi macam ni. Cuma dia punya arrangement dia yang 3, yang satu yang kira 1, 2,
3, 4 punya arrangement ni dia dia masih lagi kena kena macam ni lah. Dia tak boleh nak horizon, dia tak boleh nak buat menegak macam ni, tak boleh lah. Dia still lagi kena dekat bawah ni. Okey, faham. Okey lah kalau sebab yang menegak tu format yang lama kan? Ya, betul. Kalau Okey. menegak ni format yang lama. So untuk pemprosesan PA tu, apa saya dah tunjuk dah dia punya proses tu, boleh kata 80% detail lah kot apa rasanya. Cuma ada untuk dapat kemahiran tu, macam biasalah, memang kita kena buat sendiri lah. Kita kena gunakan software sendiri untuk buat, untuk hasilkan kita punya digital data sendiri, baru kita faham lah dia punya ni. Okay, so untuk seterusnya untuk plan akui Cik Omar. Ya. Okay, so untuk plan akui, biasanya kamu boleh pakai terus lah. Untuk dia Ya. punya framing dia, kamu boleh pakai terus. Yang saya bagi contoh frame tu lah. Contoh Cumanya frame untuk Arif ada tak plan yang dah keluar bearing jarak dia? plan yang final belum lagi. Sebab kita belum submit lagi. Untuk lot ni lah. Untuk lot ni belum lagi. Okey, cuma untuk rujukan dia orang nak buat plan akui, dia boleh rujuk plan ni je. Ini sebab dia memang selalunya inilah yang Jupan akan gunakan format dia lah untuk tunjukkan plan akui ni. So kalau kamu boleh tengok dekat sini, untuk lot yang kita survey ni, Jupan akan highlightkan dengan dia macam bold lah sikit dia punya line tu. Dia compare dengan garisan yang butter ni. Dia akan malapkan sikit lah, supaya macam saya selalu beritahu lah, kita nak tunjuk apa yang kita nak presentkan paling utama dalam plan ni. Okay, so dari segi dia masuk Daripada Faham? apa tadi yang software tu apa tadi? EF EFB to F. EFBF to F tu kan dia keluar dia Ah, punya grafik tu, tapi bearing jarak tak ada kan? tak Dia ada. keluar, Dia hanya keluar grafik yang gitu je. ni. Betul. Grafik Dia je. hanya keluar yang ini je. Dia akan keluar. Oh, bearing jarak tak ada. Oh, ini setakat ni ah, je. ini je. Ataupun Okey. paling-paling tak pun kita boleh generate dia punya DSF lah. Okey, DSF ni macam biasalah. Tapi So tak ada bearing jarak juga. dia akan keluar macam ni. Ini lah dia punya output dia. Ni apa? Ini Ini dia punya ini tadi output. Mhm. bukan apa tadi? Cik Arif. Dari segi penulisan bearing, contoh bearing tengah ni kan, yang direct bearing. Mhm. Mhm. Yang Kalau ni tak silap saya, yang tu, okey. Tak Mhm. silap saya, kalau kita buat PA, kita kena letakkan kurungan belakang tu KI. Betul ke ataupun macam mana tu? Dia untuk PA baru sekarang memang tak ada. Sebab Oh, tak ada KI. dah memang HI, KI ataupun lagi satu Itu benda tak ada dia dah punya semua. status. Ada screen Kita tu, semua S, ah, tak IC ada, tu. tak ada. Oh, Untuk tak PA ada. baru, Okey. ah un- Itulah yang untuk kami yang nak PA tahu baru ni. semua dia ada nilai. Nilai Macam ni lah sahaja. dia Nilai punya saja ya. nilai. Ah, Okey, faham. so kalau macam PA lama, kalau kita tengok yang bearing ni kan, ini Ya. bearing online. Kalau PA Dia lama dia hanya letak satu je. Dia sebab letak apa dia, satu tu baca, dia letak satu je bearing. yang lain KI. Okey, faham. Oh, sekarang tak ada Tapi dah. Okey, untuk faham. yang PA baru ni, tak ada. Dia setiap garisan ni dia letak dia punya dia punya dia punya Faham. dia punya bearing lah, walaupun benda tu jarak online. So itulah untuk Okey. penghasilan PA tu, kamu Ya. kamu boleh Banyak dah refer buang lah yang dia. contoh yang Cik Arif, ya. saya nak tanya boleh? Boleh silakan. Okey, untuk texting jarak dengan bearing ni, kalau contoh dekat dot yang 10891, 10894 ni, kalau saya tengok dekat sini, ada yang bearing dia dekat bawah, jarak dia kat atas, ada yang jarak kat bawah, bearing kat atas. Macam mana kita nak tahu tambah lebih 180 ke macam mana? Okey, yang selalunya yang tak, sebenarnya dia tak ada satu format. Dia janji kita punya presentation tu cantik. Tapi selalunya kalau macam ni, kalau kamu dapat tengok kita punya amalan, bearing ni kalau macam garisan ni panjang, okey, kita boleh letakkan bawah satu garisan. Okay, contoh yang ni lah. Untuk garisan ni kan. Okay, selalunya bearing ni dia akan ditulis pada luar garisan lot dan jarak ni dalam garisan lot. Itu dia tak ada satu standard, cumanya menjadi amalan untuk kita buat macam tu lah. So
Macam yang ni pun sepatutnya kita dia boleh buat pada satu line dia sebenarnya pasal dia muat pada satu line. Okay. So ini Jupan punya sistem lah. Tapi bila kita buat PA tu manually, yang macam garisan ni kita boleh masukkan dia lah. Kalau dia muat lah. Kalau tak muat kita boleh buat dia dua line, dua garisan macam ni lah. Sir, Cik Alif. So okay. okay. Ya. Tanya dia. Mhm. Tak ada Faiz. Okay, kalau macam yang dekat lot 1088 ni kan, daripada bawah sampai ke atas, dia punya bearing dia sama. Kalau kita pecahkan jadi panjang pun boleh ke? Kira dia kongsi dalam satu bearing kan, so kita letak terus memanjang. Maksudnya satu Yang je, ni tapi dia jarak dia macam daripada ujung kiri ni dan betul. tengah dia minit, ujung sekali kanan tu saat. Betul. Boleh Okey, kan? yang tu sebenarnya kita punya konsep kita buat PA dulu. Itu itu dulu. Tapi apa dia Jupam dia tak ada keluarkan satu dia tak ada keluarkan satu standard guideline. Okey, yang mana sebagai contoh garisan ni kan bearing dia sama. Okey, so kalau nak ikutkan daripada PA baru yang Jupam hasilkan, dia akan letak setiap garisan ni dia punya bearing masing-masing walaupun bearing tu sama. Kalau dulu apabila ada bearing online macam ni, kita hanya letak satu je dekat bawah. Okey, so dia contohlah kita letak satu tu. Okey, 212 ni mungkin dekat sini kita letak. Lepas tu 54 tu mungkin dekat sini kita letak. 20 tu mungkin dekat sini kita letak. Itu dalam konsep kalau kita buat plan lah. Kalau kita buat plan, maknanya plan akui ni jurukul tanam blessing yang buat sendiri. Okey, tapi Jupan punya style sekarang, dia memang keluar-keluar je dia dah bagi macam ni lah. Dia punya setiap garisan ni walaupun bearing dia tu sama tapi apa Jupan masih lagi tulis. Dia punya bearing untuk setiap garisan tu. So unless kalau garisan ni memang kecil sangat, so dia akan pecahkan lah bearing tu. Ataupun selalunya kalau kecil sangat dia akan letak nombor macam ni. Maknanya garisan tu dia tak boleh nak tulis dia punya bearing distance dia pada garisan tu. So dia akan letak nombor dan dia akan come up dengan jadual macam ni lah dekat tepi ni. So yang kamu punya tu pun mungkin ada garisan yang tak boleh nak letak nombor. Nak letak terus dia punya bearing distance dia. Okay, so terus letak macam ni lah. Sebab yang kita punya lot ni saya pun faham. Kita punya lot ni jarak ni dia terlampau kecil sangat. So mungkin dengan scale frame yang kamu pakai tu, bila nak masukkan terus setiap garisan ni dia punya bearing distance, habis itu memang takkan nampak lah. So apa yang kamu boleh buat ni, kamu boleh buat yang macam Faiz bagi tahu tadi tu lah. So dia punya bearing ni memang kamu buat dia dekat atas satu garisan. Okay. Yang macam tadi lah. So dia akan jadinya contoh yang ni kan. 212 tu mungkin kamu boleh letak dekat sini. 54 tu dekat sini. 20 tu dekat sini. So indirectly selalunya bila kita buat macam tu orang dah faham lah bahawasanya garisan ni ialah garisan yang sama bearing. Itu je lah yang untuk menjawab soalan Faiz. Okey ya Faiz eh? Okay sir. Terima kasih sir. Okay. Ataupun ada yang dah siap ke plan aku ni yang boleh tunjuk yang macam hari tu. So kita boleh sama-sama tengok. Kalau ada yang dah siap ke. Belum lagi sir, belum persen. Okey, so untuk kamu buat ni kamu boleh refer contoh yang macam PA ni lah. PA yang ini yang untuk kerja engineering tu. Tapi ni PA boleh kata PA barulah 2013 ni. So format dia macam ni lah. So apa yang kamu kena masukkan pada PA tu macam ni lah dia punya maklumat dia. Ya ni. PA Ya baru saya ni, jawab. PA baru ni, Hmm. paling banyak temperatur ukur guna saiz kertas A2 ke A3? Dia ada A2 juga ke? A3 je. A3 ya. A3 je Mas sekarang ni banyak. Banyak A3 kalau ya. Ya, A3. Maknanya kalau kawasan yang Tapi dia memerlukan skala yang kecil mungkin dia beralih ke A2 ke? Tak juga ya. betul. Dia selalunya kalau saiz slot tu besar,
pun sama juga. Dia sekarang ni dia banyak pecah-pecahkan PA. Dia dah tak buat macam dulu lah dekat atas PA tu mungkin A1, akan ada. A2. Betul. Sekarang ni tak ada. Dia more Betul. kepada standard A3 punya size. Okay, maknanya pelajar akan hasilkan plan akui ini berpandukan data yang PA yang awak akan buat, awak akan key in dalam AutoCAD tu nanti. Lepas tu dari segi frame dia, anda kena ikut yang format baru lah macam ni. Ya, format baru. Sama ada anda nak buat landscape ataupun portrait, mana-mana pun boleh. Tapi dia punya tulisan tag dia semua di bawah tu. Sama saja. Okey, Cik Arif? Betul-betul. So untuk title block ni kejap eh. Okey, untuk title block yang ni saya dah ada bagi kan? Oh, ini ada. Tak Saya dah ada pasti. bagi ke contoh dia? Hanya belajar. Ada Dah saya ada ke yang ni? Ada rasanya. Ada. Ada sepatut kamu dah tak ada masalah lah. Dah tak ada alasan lah nak buat nak buat PA lah. Nak buat frame yang lain-lain ni. Dia pasal ini memang standard Japan punya title block lah. Kamu tinggal edit-edit ni lah. Skala berapa, dia punya negeri jajahan daerah mungkin PA ni berapa kamu nak letak. Ini tak berapa penting sangat pun sebenarnya. So itu je lah yang kamu boleh buat. Ataupun kalau kamu tengok PA yang title block yang saya bagi ni, ini yang standard untuk Jupen punya. Okey, Jupen punya dekat sini dia standard untuk PA yang macam ni. Sekejap PA yang diukur oleh Jabatan Ukur dan yang dibuat oleh Jabatan Ukur. Okey, dia punya standard macam ni. Cuma kamu kena ingat yang saya bagi tahu tadi, kalau PA yang license dan surveyor buat, dia akan ada tambahan yang dekat tengah ni. Ini kamu kena tambah sendirilah daripada title block tu. Untuk yang license dan surveyor punya, dia akan ada tambahan yang ruangan ni. So kalau kamu tengok yang saya bagi contoh title block tadi tu, bermakna kamu kena tambah lah dekat tengah ni. Somewhere dekat tengah ni untuk masukkan slot ni lah. So yang ni memang ayat standard dia lah. Memang ayat standard yang Jupem dah keluarkan. Maknanya kalau dapat dekat juru publisher nanti, dia hanya tukarkan nama juru publisher ni. Dia hanya tukarkan nama juru publisher ni dengan tarikh ni je. Yang ni je. Ayat-ayat lain semua sama. Yang tarikh ni dia akan ikut yang dekat atas tu lah. Tapi kena ingat, yang ni, yang 23 yang tarikh dekat atas ni, okey, yang ni yang date yang sama dengan kita siap kerja ukur. Dia bermakna contoh hari ni kan. Hari ni kita siap ukur plan ni. Kita siap ukur lot yang kita tengah buat kerja sekarang ni. So bermakna tarikh hari ni ada dekat sini. 23 hari bulan ni akan jadi tarikh hari ni lah. Hari ni. Okey, so yang tarikh bawah ni, yang tarikh dekat sini pula, dia tarikh bila plan akui ni di Juru Ukur Tanah Malaysia ni sign. Okay, so yang macam saya bagi tahu tadi kan, daripada tarikh kita siap ukur dengan tarikh kita nak buat 16 husky ni, ada setengah-setengah Juru Ukur Malaysia yang cepat lah. Maknanya dia dah siap survey hari ni, esok dia terus mula proses dia pun ni. Lepas tu dia submit data dekat Jupem. Lepas tu Jupem proses dan buat plan akui ni. So dia return balik pada Juru Ukur Tanah Malaysia. Juru Ukur Tanah Malaysia akan turunkan tanda tangan lah. Dia akan masukkan yang detail yang dalam kotak ni. So tarikh pada tanda tangan ni ialah tarikh yang bila mana juru ukur tu masukkan data dalam. Selepas dia dah terima plan aku yang Jabatan Ukur buat, dia masukkan yang dekat tengah ni semua data, semua maklumat dekat tengah ni, dan dia turunkan tanda tangan pada PA tu, itulah tarikh dia yang dekat sini ni. So jadi dua tarikh yang berbeza lah. Okay. So itulah lebih-lebih kurangnya apa yang kamu kena tambah lah daripada PA ni. So untuk contoh, boleh tengok contoh PA ni lah. Apa yang kamu perlu masukkan, macam mana cara dia susun, dia punya text style dia, yang mana besar saiz, yang mana kecil saiz. Macam tengok dekat sini, daripada nombor lot dengan keluasan ni, dia lebih kurang sama tag dia. So dia bold.
bearing distance ni dia reducekan sikit dia punya kontras dia. So, bila orang boleh tengok yang main dia, okey bentuk lot ni main. Lepas tu cara dia letak ni tanda-tanda sepadan ni bulat-bulat ni pun kamu kena tiru juga. Tanda sepadan ni janganlah letak besar sangat. So dia UPM sekarang pun dia pakai saiz yang standard-standard ni. Ya, ya. Apa ni? Ketebalan garisan lot yang diukur tu pun berbeza dengan lot yang tidak diukur. Tak dengar Cik Omar. Ni, dia punya garisan ketebalan tu, tebal garisan tu. Lot yang terlibat tu dengan lot Betul lah. tu. Ya, Nampak kontras tu. tebal garisan lot yang kita ukur ni dia mesti bold lah. Dia mesti bold lah line dia. So compare dengan lot yang butter ni yang ni dia low kan sikit dia punya kontras dia. So automatically bila orang tengok PA macam ni dah dia dah tahu dah. Okey, PA ni hanya untuk lot-lot ni je, bukan untuk lot-lot yang lain lah. Compare dengan PA lama ni, kalau contohnya PA lama yang banyak lot sikit, sekejap. PA engineering ni contoh PA yang betul-betul lama lah. Dia tak ada beza mana lot yang dia nak ukur semua sama lah. Kecuali yang ni tebal sebab dia reserve kubur ni. Reserve kubur ni memang dia akan selalunya mana-mana PA pun dia akan tebalkan lah dia punya line dia. Sini kaedah PA lama lah. PA lama ni mostly PA yang tulis tangan punya. So dia punya kaedah display, dia punya bearing, dia punya nombor lot, dia punya keluasan dia. Itu dah memang berlainan lah dengan compare dengan PA yang paling-paling latest sekarang ni. So yang ni yang Cik Umar masukkan tadi tu. Yang garisan kadang-kadang tu dia ada garisan scale, dia ada garisan KI, dia ada HI punya garisan. Tetapi untuk PA-PA yang latest ni kebanyakannya kita dah tak ada dah garisan ni. Kita dah tak ada garisan scale, kita dah tak ada garisan HI ataupun yang mana-mana garisan yang kita tak baca secara direct. Sebagai contohnya macam yang garisan ni kan 6 ke 22 ni kita tak adalah pula kita tak adalah pasang alat dekat 6 lepas tu kita tembak dekat prism 22 ni. Dia wujud hasil daripada kiraan 6 kita 4 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 22. Okay, so dekat sini kita boleh dapat bearing distance dia melalui kiraan. Okay, so kalau dulu punya plan, okay, dekat bearing distance ni, dekat belakang jarak tu dia akan letak KI. So bila kita nampak bearing dan jarak tu dia tulis KI, dia ada remark dengan KI, bermaksud dia tidak dibaca secara terus dekat lapangan. Dia wujud hasil daripada kiraan. So unless kalau kita memang disiapkan kita punya alat dekat 6, dekat sini kita terus pasang kita punya prism, itu boleh kata direct bearing lah. Itu untuk yang konsep lama punya lah. Tapi sekarang ni kita dah tak ada isu lah dengan yang ni. Sebab semua PA pun garisan HI ke KI ke scale ke dia still lagi display. Dia punya full bearing distance dia lah. So untuk student ada apa-apa problem lagi tak untuk yang ni? Untuk apa hasilkan kamu punya plan akui tu? Ataupun sepanjang proses ni lah kita nak digitalkan daripada fieldbook kita nak sampailah nak ke hasilkan plan akui ni, sampai nak keluarkan plan akui ni. Ini pun kita dekat Juruketanah Malaysia pun dah cukup okey dah sebenarnya, kita tak perlu buat PA ni. Juruketan yang buat, so kita tinggal sign je ini. So, ada apa-apa lagi tak yang nak tanya berkenaan dengan nak hasilkan plan akui ni? So yang ni pun kamu kena tengok juga dah. Dia kena ada jugalah remark yang ni. Macam kita tadi sepatutnya dekat sini ni dia akan kamu kena masukkan yang ni lah. Kena masukkan lot 19549 ke 19556 dekat dia punya dekat sini lah. So
kat sini dia akan ada nombor lot asal lah. Macam kita tu satu berapa 4, 5, 11. PA dia berapa. So masukkan je lah yang tu. So skala ni macam biasa lah. Depend pada skala plan yang kamu gunakan lah. Kalau kamu gunakan 1:1000, kamu masukkan 1:1000 lah dekat sini. So peta kadastor ni boleh juga boleh refer balik pada kita punya PA ni. Dia punya standard sheet dia berapa. Macam ni F21 tolak B. So masukkan yang ni lah. Dekat F21 tolak B tadi. Dekat yang dekat CD ni. So yang lain-lain tak ada lah. Macam ni kan file core ni. Okay, yang ni PUBLKN yang kamu salin tadi tu 1991/2018. Okay, file pejabat tanah ni sepatutnya kita kena masukkan file yang diluluskan mengikut nombor file pejabat tanah lah untuk yang proses ni. So, dalam kita punya ni tadi tu file pejabat tanah dia yang ni. Kalau kamu boleh nampak, kamu boleh salin lah untuk bagi cantikkan maklumat ni. PTGM 378/1/2017 dalam kurungan 2. So yang nombor file pejabat tanah ni lah yang kita masukkan dekat sini. Kita masukkan dekat ruangan sini ni. Dekat ruangan file pejabat tanah ni. File ni pejabat tanah ni. So itu je lah. So Cik Omar rasanya dah untuk penghasilan PA ni dah habis. Dah tak ada apa dah. Cuma depend pada student-student lah kalau ada soalan yang nak tanya ke ataupun nak refresh balik macam mana prosedur kita nak hasilkan PA ni. Tuan saya nak tanya Ada tuan. soalan daripada pelajar-pelajar? Okey. Silakan. Saya Okey, tengok Muhammad. jarak Azim. Saya tengok jarak pada asal grant tu beza dengan precom. Kenapa? Yang tuan tunjuk tadi. Untuk 4511. Yang dia punya geran. Okey, jap. Yang gambar tadi. Yang mana yang Yang jarak pada precon ni, tu geran ada jarak pada precon nampak je beza ini sikit. geran. Lepas tu Geran saya yang ni bandingkan lah. dengan saya tengok pada precon dia beza sikit. Okey, Contoh jarak 101 pada Picom. Okey, yang ni. Contoh atas ni 101.150. Okey. Okay, ni. Yang kat situ 101.135. Yang dekat atas ni ke yang dekat jap. Ni. Oh, dia tak boleh nak tunjuk. Jap. Yang dekat sini ke? Yang sebelah ni. Yang sebelah kanan. Sini. Yang situ. Ya, sini. Okey, sini jumlah dia jap 101.150. Okey, yang ni 135 kan? Yang ni 135. Okey. So basically Precom ni macam kami dekat Jurukul Tanah Malaysia sekarang. Okey, sometimes tu kita untuk sebenarnya data lot 1 Kelantan ni kita dah ada sebenarnya. Okey, untuk sebagai shortcut untuk penghasilan Precom ni kita jarang lah kita nak ambil PA, kita nak key in satu lot ni kan. Apa semua lepas tu kita nak design balik tu tak ada. So kita akan buka dia punya database lot 1 Kelantan tu. So kita akan carilah. Sebagai contoh, okey yang ni. Yang ni datangnya daripada data lot 1 yang negeri Kelantan punya lah. Selalunya kita akan beli digital data lah daripada Jabatan Ukur. Okay, so bila kita dah dapat tu, kalau macam kamu punya kaedah pembelajaran sekarang, memang kita akan minta kamu untuk key in lah daripada PA ni. Satu-satu itu cara yang sebetulnya lah. Okay, cuma ada lagi satu cara yang kami gunakan yang dibolehkan dan lebih cepat. Kita boleh beli terus digital data lot ni daripada Jabatan Ukur. So kita pakai yang tu je. Okay, kenapa kita pakai yang tu? Satunya, yang macam saya bagi tahu tadi tu. Okay. NDCDB yang problem NDCDB coordinate dengan
dengan kita punya PA tu. Dia selalu tak clash. Okay, tapi untuk kita buat submission, kita still lagi kena refer pada PA. Okay, itu antara yang mungkin nanti kamu kerja kamu akan jumpalah apa yang dia punya permasalahan tu. Okay, so tapi untuk tujuan pembelajaran kamu boleh pakai yang ni lah. Boleh pakai key in yang PA. Sebab 101.135 dengan 101.150 dia punya perbezaan tu masih lagi bawah had. Maknanya 15 mm. 15 mm ni masih lagi bawah tolerate yang dibenarkan lah. Itu cumanya untuk apa kami ni sebab kami kena fikir untuk submission 16 ASCII tu nanti yang memerlukan kita untuk apa guna pakai koordinat NDCDB yang macam dalam sistem Jabatan Ukur tu. Okay, sebab tu kami akan gunakan yang tu terus. So clear Hmm. Ya. Itu sebablah, Itu itu dah sebab dah uh, ya, mhm. itu sebab setiap kali pengukuran baru dijalankan, PA baru pun akan dikeluarkan. Betul. Kalau ada pengukuran, PA baru dikeluar, jadi memang akan ada perbezaan. So sebab sebenarnya problem ni baru sikit baru. Bila kamu dah Ya. kerja nanti insya-Allah kamu Macam-macam. kamu akan jumpa yang lagi pening kepala pun banyak lagi sebenarnya. Ini Ini baru pun boleh kata peta pun sikit lah ni. Ini pun peta baru sikit ni. Belum peta ah, banyak lagi. kalau nak buat yang macam ni punya kerja ukur lagilah pening kepala sikit. Ya, Apa hitam. daripada yang kita buat tu. Sebab dia sebab kita punya tu lot ini pun saya ambil lot yang paling simple lah ni yang kita ada lah. Sebab takut Kalau banyak nanti jadi lagi kalau yang ini, lagi pening, lagi susah. Okay, so kalau yang ini pun kita kat silap saya Cik Arif, hmm. kalau gitu. Yang ada yang Okey yang buat ni. apa? Kita buat topo. Yang kita Ya. buat topo tadi, PA tadi. PA tadi, PA Okey yang yang ni. dekat pasal Ah, topo. PA ni ah, tak silap saya simpanan jalan pun mesti close. Second class dia. betul. Betul. Dia kalau simpanan jalan ni tak ada. Sekarang ni semua PA sekarang semua first class. Dah First tak ada class. istilah second class. Jadi Betul. kan pelajar, simpanan jalan ni pun mesti tikai yang lurus dia pun mesti 1/8,000 dia punya blok dia. Kan? Betul kan Cik Betul. Arif? Betul. Sebab dia Jadi akan ada blok sendiri. yalah, maknanya Ni blok segala blok-blok petak-petak tu mestilah close ya. betul. Ya, betul. Itu lagi yang sakit kepala jugalah nak buat ni. Tapi tapi dia dengan 2-3 job yang Yes. kamu dah buat nanti, insya-Allah benda tu akan jadi lagi makin senang makin senang lah. Itu pengalaman tu. So, itu antara proses lah. Macam mana dia pada kita survey sampai nak keluar plan aku lah. Memang apa yang kita belajar dengan apa yang kita practice memang akan jauh berbeza lah. Sebab masalah tadi tu. So ada pelajar lagi ada soalan? Boleh tanyakan pada Encik Arif. Sebab esok kita akan masuk sesi baru dah. Hidrografi ya. Putus-putus. Esok buat kat mana? Okey. Okey. Kalau Ada ke ada yang soalan lagi, adanya okey esok untuk ada boleh ha, boleh Encik Arif ceritakan untuk sikit. untuk View hydro dan esok hydro. okey so untuk hydrografi kita punya site dekat Manjung tu dah siap awal pula. Okey so jadi esok kita akan pakai site dekat Melaka esok. Orang yang sama juga. Saya punya kawan juga dia akan gunakan dia kebetulan dia akan turun job dekat Melaka. So kita akan pakai satu site dekat Melaka lah. Esok. So nanti dia punya data-data yang terlibat nanti tu insya-Allah dia akan cuba upload dalam kita punya Telegram group lah malam ni. Macam yang saya bagilah untuk yang kerja engineering tu kita akan bagi dia punya lokasi dekat mana. Okey. Mhm. So saya rasa tak ada soalan lagi dah. Ada soalan ke pelajar? Tak ada. Tak ada dah ya.
maknanya cari dah untuk pengukuran pelajar-pelajar mengikuti orang kata flow ataupun langkah step yang kita ikut daripada hari Isnin, hari Selasa tu, hari Selasa sehingga hari ini. Ya, step-step tu penting lah ya, supaya pelajar faham bagaimana sesuatu pengukuran tu dilakukan. Terutama sekali uh, 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 Putus-putus, tak berkenaan dengar. dengan kedis Kak putus. balik. Tak dengar. Terputus-putus. Putus-putus ya. Terputus-putus. Ulang Okay, suara saya balik. bayar lagi. Okey. Terima kasih semua. Jadi untuk pengetahuan semua pelajar, kita dah tamatlah dari segi pengukuran kadastel dengan ukur pendidikan, iaitu pengambilan detail topografi, dan untuk kadastel kita buat pengukuran pecahan lot lah, pecah bagi. Jadi kami sebagai pengajar dan juga Cik Arif lah, ya, kita berharap pelajar-pelajar memahami step-step ataupun daripada A to Z lah, ya, untuk kerja. Di mana Encik Arif bila kami lihat penerangan daripada Encik Arif memang betul-betul jelas dan lengkap ya. Memang kalau saya sebagai pengajar, saya dapat ikut dan saya dapat memahami dan saya dapat mengetahui benda-benda baru ya. Terutama sekali berkenaan dengan Detail. e-cadastel ni. Sangat detail. Bagus. Ya, Betul. terutama e-cadastel lah. Si Untuk Encik Arif, saya memang mengajar cadastel lah di PUO. Ya. Okey, dengan Puan Izzah pun cadastel juga. Dan juga dari segi topografi, topografi ni kalau kita lihat pelajar dia agak mudah faham dan pelajar pun dapat buat plan tu dengan bagus. Cumanya dari segi nak buat penyerahan isi padu menggunakan software tu mungkin kami terhad sikit lah. Begitu juga dengan cadastel lah. Jadi walau macam mana pun software ni perisian ni cuma mengubah kaedah kerja sahaja. Dari segi pelajar manual tetap sama step dia, iaitu dari segi pengukuran, selepas pengukuran peniraan C, pembetulan C bulan M, nak kira apa, kita lurus kita panggil jilid kiraan ya. Jilid kiraan ni masih sama, cuma kaedah manual dengan software itu je yang berbeza. Ya, saya harap pelajar-pelajar dapat menyiapkan laporan-laporan itu sebab nanti penyelia nak lihatlah ya laporan kerja harian anda sebelum anda menyiapkan laporan akhir lah ya dan pertengahan seterusnya. Jadi pada pihak kami Encik Arif kami ucapkan terima kasih lah untuk segmen di segmen 1 kan ya cadastel dan baik. lain-lain. So kita masih ada lagi sesi yang kedua iaitu pengukuran hidrografi pada esok dan kita doakan supaya perjalanan untuk sesi kedua kita ni berjalan dengan baik lah sebagaimana perjalanan sesi yang pertama ni. Okey, untuk pengetahuan Cik Arif juga dan pengetahuan semua, terputus dah Cik Umar, tak dengar dah. tak tahulah ni tempat saya nak hujan ke dah ribut ke gelap dah. Hari Khamis ni, Khamis ni 23 kan? Okey, 23. Yes, sir. Terputus Cik Umar, tak dengar. Tak dengar Hari Khamis 23 kita ada majlis penutup. Tak apalah. Nanti saya sendkan ke dalam grup ni lah, Telegram dan okey, nampaknya line tak berapa bagus. Jadi kita berhenti setakat ini. Kita jumpa esok. Okey, terima kasih semua dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okey, sir. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.